Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, kita akan sambung insya-Allah kepada contoh 15. Okey, ini masih lagi dalam cerita hasil tambah. Alright. Sebelum ni saya ada cakap asas kepada hasil tambah hanyalah contoh 10. Contoh 10 dan latihan 10. Mula daripada contoh 11 dan sampai sekarang semuanya hanyalah variasi soalan. Alright, awak kena biasakan pattern soalan. Soalan macam ni nak tackle macam ni. Soalan macam ni nak tackle macam ni. Contoh 15 pun sama. Alright, dia adalah suatu variasi soalan yang berbeza yang menyebabkan hasil tambah. Kita masih lagi sembang tentang hasil tambah. Okey, saya nak tanya awak. Contoh 15, dia cakap sebutan keempat ialah sebutan keempat dan sebutan ketujuh suatu janja aritmetik masing-masing ialah 17 dan 29. Recap balik, apa maksud ayat yang pertama, apa maksud ayat yang kedua? Apa maksud sebutan keempat ialah 17? Recap balik. Apa maksudnya? Sama juga dengan 17. Sekejap. Okey. P4 adalah 17. Betul. Ini maksudnya. Okey. Dan obviously yang kedua bermaksud P7 adalah 29. Okey. Jadi dia suruh awak cari sebutan pertama dan business punya. Basically dia suruh awak cari A dan B. Okey. Maklumat yang kita ada hanyalah ini je. Dua ni je yang kita ada. Alright? Tapi kita boleh dapat sesuatu. Memandangkan dia dah bagi kita sebutan iaitu TN, jadi formula yang kita keluarkan hanyalah TN lah, bukan SN. Sebab maklumat yang dibagi adalah TN. Jadi keluarkan formula dia dulu. TN A tambah N tolak 1 D. Dan gantikan berdasarkan maklumat yang kita ada. Jadi kita ada apa? Kita ada T4, maknanya N kita adalah 4. N kita adalah 4. A tak tahu. N adalah 4. D adalah tak tahu juga. Dan T4 dia dah cakap T4 adalah 17. Jadi yang kita akan fokus adalah yang ini. Bahagian yang ini. Ini yang bahagian yang kita akan fokus. Okey, jadi bila kita mudahkan, kita akan dapat A tambah 3 D sama juga dengan 17. Ini akan jadi persamaan pertama. Ini akan jadi persamaan pertama. Okey. Lepas tu, kita repeat proses yang sama dengan ini. Okay, jadi kita ada apa? Kita ada T7. A kita tak tahu. Tambah N kita 7. Tolak 1. D kita tak tahu. Dan T7 ni katanya adalah 29. Okey, yang kita nak fokuskan hanyalah bahagian ini. Maka kita akan dapat A tambah 6D sama juga dengan 29. Ini akan jadi persamaan yang kedua. Lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Persamaan serentak. 2 tolak 1. Okey. Okey, bila kita bercerita tentang persamaan serentak, terpulang pada awal kita ada dua cara. Alright, recap balik persamaan serentak.
Persamaan serentak ada dua. Yang pertama, ganti. Yang kedua, penghapusan, kaedah penghapusan. Jadi awak nak guna mana satu pun boleh. Sebab apa? Sebab dengan menggunakan persamaan serentak, kita akan dapat nilai A dan D. Jadi saya akan menggunakan kaedah penghapusan. Yang macam Iman tunjuk tu, 2 tolak 1. Maknanya persamaan yang kedua, adalah A tambah 6D sama juga dengan 29. Ini persamaan yang kedua ditolak dengan A tambah 3D sama juga dengan 17. Kenapa kita nak tolak? Sebab kita nak hapuskan salah satu daripada peboleh ubahnya. Dalam kes kita ni, kita nak hapuskan A. Kita tengah target nak hapuskan A. Jadi, sebab itu kita akan tolak. Dia tak semestinya tolak. Ada kes di mana dia boleh jadi tambah. Okey, contoh, okey, kita lari kejap. Contoh kita ada negatif A. Untuk hapuskan A, kita tak boleh A tolak A. A tolak tak boleh tolak. Sebab kalau tolak, dia akan jadi A tolak A akan jadi tambah. A tolak negatif A akan jadi A tambah A. Jadi dia tak hapus. Sebab tu dalam kes ini, kita akan tambah. Sebab apa? A tambah tolak A adalah A tolak A. Iaitu kosong. Kita nak hapuskan dia. Jadi dia tak semestinya tolak. Tapi dalam kes kita ini tolaklah. Okey, tolak. A tolak A, tak ada. 6 tolak 3, dapat 3. 3D. 29 tolak 17 akan dapat 12. Maka D akan dapat 12 bagi 3. D akan dapat 4. Maknanya kita dah berjaya mendapatkan beza sempurna. Okey? Jadi senang dia, kita dah ada D, gantikan je salah satu yang mana satu awak suka. Jadi saya gantikan kat sini lah. A tambah 3, D adalah 4 sama juga dengan 17. A tambah 12 sama juga dengan 17. A sama juga dengan 17 tolak 12 iaitu 5. Pun settle. Itu cara dia. Itu cara nak cari sebutan pertama D sama juga dengan 4. Yes. Itu cara nak cari sebutan pertama. Jika kita dah beri soalan yang macam ini. Sebab itulah kefahaman awak kepada ayat tu sangat penting. Sebutan keempat ialah 17. Maksudnya T4 dah 17. Sebab kalau awak tak faham ayat dia, awak tak tahu nak mula kat mana. Tak tahu nak mula kat mana. Okey. Lepas tu hasil tambah sebutan pertama. Tu benda biasa lah buat kali. Bukan, tu soalan lain. Hasil tambah 15 sebutan pertama jangan itu. Tu dah macam apa kata? Dah macam makanan awak lah. Hasil tambah 15 sebutan pertama dia suruh cari S15. Nanti je lah dalam komputer. Working kita apa? Kita 5 tambah M dan kita guna tolak 1. D kita adalah 4. Tekan kalkulator, berhati-hati dengan penuh berhati-hati. Awak sepatutnya akan dapat 495. Saya dapat 495. Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak awak cuba latihan 15. Ada soalan? Boleh tanya. Alright, silalah tanya. Okey. Kalau ada sesiapa yang tertanya-tanya, mungkin nak recap balik ke macam mana nak buat kaedah ganti pun boleh beritahu. Ganti ada.
Okay, alright. Tak ada soalan? Tak ada? Recap cikgu yang ganti. Boleh, tak ada masalah. Okay. Okey, pergantian saya buat kat sini jadi saya akan padamkan. Okey, pergantian macam ni. Okey, awak ada A tambah 3D sama juga dengan 17. Ini adalah samaan yang pertama. So awak ada A tambah 6D sama juga dengan 29. Ini persamaan yang kedua. Okey. Lepas tu awak akan jadikan salah satu ini kepada persamaan yang ketiga. Saya akan ambil yang nombor 2 ni. Okey, saya ambil yang nombor 2 ni, saya akan tulis A sama juga dengan 29 tolak 6D. Ini adalah persamaan yang ketiga. 6D saya buat di sebelah sana. Tolak 29 tolak 6D. Okey, lepas tu saya akan gabungkan persamaan 3 dan 1. Dia tak boleh 3 dengan 2. Sebab apa? Sebab 3 ni datang daripada 2. Jadi tak boleh. 3 tak boleh dengan 2. Sebab 3 datang daripada 2. Kalau 3 ni datang daripada 1, kita tak boleh buat dengan 3 dengan 1. Jadi kena buat dengan 1. Sebab 3 datang daripada 2. Okay, jadi kalau awak tengok nombor 1 ni, A tambah 3D. Jadi A adalah 29 tolak 6D tambah 3D sama juga dengan 17. Nampak yang ni? Yang ni. Saya gantikan dengan ni. Sebab dia A kan? Saya ganti kan? Jadi saya akan dapat ini. Oh, kalau okey, dah Syifa, sekejap sikit saya berikan. Okey, jadi memudahkan D dengan D yang pemalas sebelah sana. Jadi awak ada negatif 6 tambah 3, awak akan dapat negatif 3D. 17 tolak 29. Negatif 3 akan dapat negatif 15. Itu negatif 15. Itu negatif 12, sorry. Negatif 3D sama juga dengan negatif 12. Akhir sekali negatif 12 per negatif 3. Dapat apa? Dapat 4. Lepas tu ganti balik lah. Okey, Naimi boleh? Naimi faham? Boleh ya? Okey. Okey, Syifa. Macam mana kalau kita nak buat 1 tolak 2? Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Saya akan padam yang ni saya harap awak dah salin, tapi tak apa. Kalau tak salin kita boleh salin yang baru, iaitu 1 tolak 2. Boleh. Okey. 1 tolak 2. Okey. A tambah 3D sama juga dengan 17. Okey, ini yang pertama. Jadi kita ada A tambah 6D sama juga dengan 29. Ini yang kedua. Jadi kita cuba nak hapuskan A, maka cara untuk hapuskan A adalah dengan tolak. A tolak A tak ada. 3 tolak 6 negatif 3. 17 tolak 29 negatif 12. Sama dengan tadi. B sama juga dengan negatif 12 per negatif 3 dapat 4. Sama. Sifat boleh, tak ada masalah. Lepas tu gantikan dia salah satu. A tambah 6 darab 4 sama juga dengan 29. A tambah 24 dapat 29. A sama juga dengan 29 tolak 24, which is Okey. Saya bagi sampai 8.25, boleh tak? Untuk buat latihan 15. Dia dah ada jawapan. Kalau dah ada jawapan boleh terus share.
Okey, Haris dapat A dapat 35 dan D dapat negatif 6. Sum of the first 11 term will be 55. Okey Haris, kita tunggu jawapan kau nampak ya. Baik. Sama lah, okey sama. Sama tak ada masalah lah. Okey. Okey, Siraj guna akaun sendiri ya. Okey, alright. Okey, sama dapat. Alright, okey, bagus. Yes, itu jawapan dia. Alright, tapi saya akan tulis juga anyway. Saya harap awak dah salin lah yang edis dulu ni. Okey. Saya akan tulis juga. Okay, kali ni dia kata apa? 3, 23, 7 negatif 1. Tiga, 7 negatif 1. Jadi yang pertama kita akan ada T23 sama juga dengan A tambah M kita 23 plus 1 D kita tak tahu sama juga dengan sorry 3 sama juga dengan 23. Lepas tu kita ada T 7 A tambah 7 tolak 1 D sama juga dengan negatif 1. Tanya fokuskan bahagian ini. Fokuskan bahagian ini. Jadi persamaan pertama, samaan kedua. Terpulanglah pada awak. Gantian boleh, penghapusan boleh, tapi saya favor pada penghapusan sebab pada saya senang. Okey, jadi yang pertama kita ada A tambah 2B sama juga dengan 23. Lepas tu kita ada A tambah 6B sama juga dengan negatif 1. Okey, untuk hapuskan A, kita akan tolak. A tolak A tak ada. 2 tolak negatif 6 dapat negatif 4D. 23 tolak negatif 1 akan dapat 24. Maka dia akan dapat 24 bahagi negatif 4 dapat negatif 6. Betul, yes. Macam cakap tadi. Lepas tu, ambil salah satu, A tambah 6, negatif 6, negatif 1. A dapat tolak negatif 6, 1. A dapat 36. Betul, sama macam cakap tadi. So, bisa cari S S11. S2 E adalah 25. M 11 plus 1. D adalah 55. The first 11 term is 55. Yes, that's correct. Right. Very good. Nicely done. Okay. Saya akan tulis je jawapan itu. Awak boleh semak dan awak boleh buat kemudian.
Okay. Kalau tadi belas sendiri, E1 akan dapat E akan dapat E dapat 8, D akan dapat 0.5. Okey, soalan nombor 2. S13 adalah 1, 4, 3. S11 dapat 5. Ya. Itu jawapan untuk yang kesalahan sebelah. Ambil je dulu jawapan. We try kemudian. Ya, kan? Move forward. Okey, contoh 16. Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik. Okey, kejap. Saya rasa saya bagi seminit lah. Seminit kalau siapa yang tengah salin. Okey, alright. Okey. Isi padu air dalam sebuah bekas ialah 250 liter pada hari pertama. The first day, we will be having 250 liter of water. And then setiap hari, 12 liter air ditambah. Hitung isi padu air dalam bekas itu pada hari ke-7. Okey. Dia suruh cari isi padu air dalam bekas itu pada hari ke-7. Dia suruh cari P7. Main dia suci sebutan yang ke-7. Saya nak tanya awak, apa sebutan pertama dia? Sebutan pertama. Apakah sebutan pertama? Tolong jawab sebutan pertama. 250, yes. 250 adalah sebutan pertama. Apa dia punya beza sepunya? 12. Yes. Awak tak perlu buat sesuatu jujukan nombor, tak perlu. Awak tak perlu buat 250, lepas tu 262. Lepas tu awak pun cari nanti sampai dengan 262, kalau tak perlu kosong, tak payah. Tak perlu. Sebab dia naik 12 secara konsisten. Itu dah beza sepunya dia. Tak payah cari. Jadi soalan ni agak direct. T7 sama juga dengan A, awak dah cakap tadi 250 tambah 7 tolak 1 D. D adalah 12. Tak payah cari sebab kenaikan dia tu konsisten. Tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 12, tambah 12. Itulah dia punya D. Alright, jadi kita tak payah buat sequence, lepas tu nak tolak satu-satu, tak payah. Jadi akhir sekali kita dapat soalan ni pretty direct. 322. Okey, dah sampai ke sana.
Okay. Latihan 16. Betul. Betul lah, Naim. Itu je lah jawapan dia. Dia tanya kan, dia kata isi padu air pada hari ke-7. Hari pertama 250. Hari kedua tak tahu. Hari ketiga pun tak tahu. Hari keempat tak tahu. 5 tak tahu. 6 tak tahu. Yang dia tahu dia nak hari ke-7. Jadi itu yang biasa buat lah. T7. Ini dia suruh cari T7. Untuk cari T7 awak kena ada A. N sama lah. Dan kena ada B. Semua tu boleh cari. Ya, apa dia? Farihin? Apakah dia? Ahmad Farihin? Ada B Tunjuk jalan kira B. Latihan 15. Oh. Latihan 15 saya memang tak. Sekejap. Awak dapat apa? Awak dapat lain jawapan? Blank sekejap. Boleh lah. Okey, stop jap latihan hari 16. Itu okey, stop jap latihan 16. Tengok dulu latihan 15 ni. Okey. Sebutan ke-7 dan hasil tambah. Oh. Okey, alright. Okey. Soalan ni tak sama macam tak sama macam yang 15A. Okey, tak apa, boleh. Alright, bagus juga awak cakap. Boleh kita bincang je. Dia tak sama. Yang 15. Okey, tapi dia cakap sebutan ke-7 dan hasil tambah 16. Sebutan pertama ialah (11) dan 188. Okey. Lepas tu cerita dia sama, dia suruh cari A, dia suruh cari B. Okey. Sebutan ke-7 ialah 11. Apa maksud hasil tambah 16 sebutan pertama ialah 188? Kalau kita nak translatekan dalam matematik, S16 sama juga dengan 188. S tidak, betul. S16 sama juga dengan 188. Cerita dia sama je macam tadi. Kita akan kaitkan formula mengikut maklumat yang bersesuaian. Okey. Jadi saya akan keluarkan dulu formula Tn. Sebab apa? Sebab kita ada T7. Jadi T7 A tak tahu, N tahu, D tak tahu. Sama juga dengan apa? 11. Jadi A tambah 6B sama juga dengan 11. Ini adalah kita punya persamaan yang pertama. Yang kedua, kita akan keluarkan formula hasil tambah. Sebab maklumat yang dibagi adalah hasil tambah. Jadi formula hasil tambah Sn, M per 2, 2A, M tolak 1, D. Jadi kita diberi S16. S16. 16 per 2. A tak tahu. 16 tolak 1,
D tak tahu. Sama juga dengan 188. Jadi kita fokuskan dekat sini. Okey. Okey, tak apa. Marilah kita buat sama-sama. Okey. Jadi 16 bagi 2 dapat 8. 16 bagi 2 dapat 8. 2A tak ada apa. 16 tambah 1 dapat 15. 15B. 188. Lepas tu apa saya buat? Saya buat 8 ni pergi sebelah. Alright. 8 pergi sebelah akan jadi bahagi 2A tambah 15B sama juga dengan 188 per 8. 2A tambah 15B puluhan je. Yes, dapat puluhan. Tak ada masalah pun. 23.5. Ini adalah kesamaan yang kedua. Okey. Dekat sini saya masih akan guna kaedah penghapusan. Saya tak suka guna kaedah nanti. Okey, awak ada persamaan yang kedua, iaitu 2A tambah 15B sama juga dengan 23.5. Ini persamaan kedua. And then awak ada A tambah 6B sama juga dengan 11. Ini persamaan yang pertama. Cuma ni sekarang problem kita adalah kita tak boleh hapuskan A. Kalau awak tambah, dia akan jadi 3A. 2A tambah A, 3A. Kalau awak tolak, dia akan jadi A. 2A tolak A adalah A. Jadi apa kita akan buat? Kita akan adjust sikit yang dekat sini. Maknanya sekarang, saya akan darab persamaan 1 dengan 2. Kenapa saya pilih 2? Ada sebab dia. Sekarang saya akan tulis balik. Saya akan tulis balik. 2A tambah 15B sama juga dengan 23.5. Ini adalah persamaan kedua. Lepas tu kita akan dapat 2A tambah 12B sama juga dengan 22. Ini adalah persamaan pertama yang dah adjust. Ini adalah persamaan pertama yang adjust daripada sini. Kenapa saya pilih untuk darab 2? Sebab saya nak potong A dengan A. Jadi untuk hapuskan 2A dan 2A kita tolak je lah. Sebab tu saya pilih 2. Dia tak semestinya 2. Tak semestinya 2. Ini recap kepada kaedah penghapusan lah. Alright, recap kepada question pertama darab 2. Yes, ini adalah recap kepada kaedah penghapusan. Tak semestinya 2. Tak semestinya 2. Contoh, kadang-kadang awak ada contoh lah. Kejap, stop sini kejap. Kalau sini 4, awak akan kena darab dengan 4 sebab nak dapatkan 4A, sebab nak matikan A. Kadang-kadang dia bagi macam ni, 2 dan 3. Awak kena adjust dua-dua. Yang ini darab 2, yang atas darab 3. Sebab apa? Sebab kita boleh dapat 6A dan 6A. Bergantung dia boleh darab satu persamaan je, dia boleh darab 2 persamaan. Yang penting dia nak hapuskan salah satu pengelibah, itu yang penting. Alright? Yang penting. Okey, kita masuk balik. Okay, jadi kita akan dapat 2 setengah. Jadi ini dah adjust 2A dengan 2A tak ada. 15 tolak 12, 3B. 23.5 tolak 22 akan dapat 1.5. Jadi D akan dapat 0.5. Dah dapat D, boleh dah dapat A. Jadi A tambah 6, 0.5 sama juga dengan 11.
A tambah 3 sama dengan 11. A sama dengan 8. Lepas tu S13 tu boleh cek sendiri lah. S13 dapat 1/4. Okey. Ini cerita dia sama je. Okey, mungkin kita dah recap balik kepada kaedah penghapusan. Tapi yang penting adalah ini. Tahu keluarkan formula yang bersesuaian untuk kaitkan dengan maklumat dia. Formula yang bersesuaian dengan maklumat yang diberi. Dia bagi T, kita guna formula T. Dia bagi S, kita guna formula S. Okey, kita sana dulu. Okey. Alright. Siapa dah kan? Boleh eh? 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Okey, latihan 16. Alright, latihan 16. Muiz berjoging selama 10 minit setiap hari dalam seminggu. Masa joggingnya bertambah 3 minit sehari selepas setiap minggu. Pada minggu keberapakah masa jogging Muiz ialah 31 minit? Dekat sini, awak kena berhati-hati. Sebab, saya nak tanya awak, dia sebenarnya tengah fokus dalam hari ke atau dalam minggu? Ke ataupun dia saling kait hari dan minggu? Cuba baca dulu. Stop bagi tahu saya. Dia tengah fokus hari ke? Dia tengah fokus minggu ke? Atau dia fokus dua-dua? Maksudnya dia saling kait. Okey, Ahmad Farihin Ahmad Danish kata minggu. Okey, lain? Lagi? Dua-dua. Okey. Lagi? Minggu. Okey. Seorang lagi. Kita nak tengok pendapat seorang lagi. Minggu juga. Okey. Dia minta jawapan pada minggu keberapakah masa jogging Muiz ialah 31 minit. Okey. Itu je sebenarnya dah bagi hint yang dia sebenarnya tengah fokus dalam minggu. Okey, sekarang kita tengok balik apa yang dia tengah cerita pasal setiap hari dan hari. Maknanya kalau kita ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Setiap hari dia akan jogging selama 10 minit. Masa joggingnya bertambah 3 minit sehari selepas setiap minggu. Maknanya selepas setiap minggu masa joggingnya akan jadi 13 dan konsisten throughout the week. Jadi awak pun boleh jangkalah.
Untuk minggu ketiga, dia akan tambah lagi 3 minit throughout the week, setiap hari. Jadi in conclusion, dia hanya fokus pada minggu, bukan dua-dua. Jadi minggu pertama adalah 10 minit. Minggu kedua adalah 13 minit. Minggu ketiga adalah 16 minit. Dia sebenarnya tengah fokus pada minggu saja, right? Bukan hari. Sebab dia sama. Dia sama the whole week tu, every day is the same. Yes. Okay. Jadi itu kita baru cerita pasal understanding, tapi sebenarnya dalam kira dia jauh lebih besar. Dalam kira dia jauh lebih. Okay, so pada minggu keberapakah masa jogging Muiz ialah 31 minit? Siapa boleh translatekan ayat itu untuk saya? Apa maksud dia? Pada minggu keberapakah masa jogging Muiz ialah 31 minit? TN sama juga dengan 31. Yes, very good. Itu yang dia bercakap. Soalan dia tu, pada minggu keberapa tu, itu adalah ini. Dan sebenarnya dia tengah tanya awak ini. Ini yang dia tengah tanya awak sebenarnya. Dulu kita belajar sebutan yang keberapa. Kali ini dia tanya minggu yang keberapa. Minggu yang keberapa tu sebutan lah. Sebab sebutan pertama kita adalah minggu pertama. Sebutan kedua kita adalah minggu kedua. Sebutan ketiga kita adalah minggu ketiga. Jadi N tu merujuk kepada minggu. Okey. Lepas tu yang macam awak dah buat dah sebut ni. Exactly. Biji macam awak buat. Formula. Apakah TN? 31. Apakah A? Minggu pertama kita 10 minit. M yang kita nak cari. Dan D kita adalah setiap minggu dia tambah 3 minit. Maksud kita menggunakan 1, 10 tambah 3M tolak 3, 31 tolak 10 tambah 3 sama dengan 3M. 21 tolak 10, 21 tambah 3, 24. M 24 bagi 3. Maka M kita adalah 8. Maknanya pada minggu 8. Maknanya bila dia jogging setiap minggu tambah 3 minit, tambah 3 minit, tambah 3 minit, tambah 3 minit. Bila masuk minggu ke-8, waktu exercise dia adalah 31 minit. Itu yang maksudnya. Sebenarnya kalau awak tertinggal confusion ni pun tak apa. Boleh dimaafkan, yang penting. Alright. Okay. Kalau awak tak ada apa-apa soalan, awak cuba kejap soalan B, saya nak ambil attendance. Cuba buat latihan 16B. Cuba buat dulu, saya nak ambil attendance sekejap. Okay, Zarin, Profesor Ahmad Farihin, Nurul Naimi, Damia Kristina, okay. Syifa, Nurin, Amir Ikhwan, Auni Syahira, Auni Syahira. Semalam ada Auni Safia. Awak ada Auni Syahira, awak adik-beradik dengan Auni Safia ke? Okey, tak apa. Oh, okey, adik-beradik. Okey. Okay,
tak apa. Saya catat nama awak sebagai Auni Syakira. Okey, tak apa. Sorry kacau, terima kasih. Teruskan. Okey, lepas tu Nur Farah Afifah. Okay. Iman. Okay, Sirat Syada. Ahmad Danish. Erdina. Asfar. Fazlina. Haris Danish. Oh, okay, alright. Nama Zatul. Syarin. Nabiha. Risha. Dan Sharifah Adriana. Okay. Siapa tak datang ni? Okay, Irfan Danish tak datang. 5 darab 4, 20, 21, 19, 19, 20, 21, 19, 20, 22. Tak apa. Apa? Ya, kiranya awak Safiah Okay, alright. Okay. Okay je, tak apa. Sebab yang penting nanti parent awak tengok, parent awak tahulah. Walaupun guna nama Auni Syakira. Alright. Okay, teruskan. Kalau ada dapat jawapan, boleh share dulu. Aisyah menyusun 18 pasang kasut di atas rak kasut yang pertama. 15 pasang kasut di rak kasut yang kedua. 12 pasang kasut pada rak kasut yang ketiga. Dan seterusnya. Rak kasut yang terakhir mempunyai 3 pasang kasut. Cari bilangan baris rak kasut di mana kasut disusunkan. Jadi, itulah awak punya N. Bilangan baris rak kasut. Bilangan baris rak kasut itulah sebutan awak. Jadi, sebutan yang pertama adalah rak kasut yang pertama. Sebutan kedua, rak kasut yang kedua. Sebutan ketiga, rak kasut yang ketiga. Just apply je apa yang awak dah baca. Okey. Awak dapat N sama juga negatif 4. Bukan. Bukan. Okey. Amirul Ikhwan, apakah awak punya A? A adalah 18. Apakah awak punya D? Apakah awak punya TN? D, sorry. D awak bukan 3. D sebenarnya adalah negatif 3. Amirul Ikhwan, D negatif 3. Yes, yang lain semua betul. TN betul, A betul. A 18, TN adalah 3. Awak miss D. Sebab apa? Sebab dia makin mengurang. Jadi dia punya nisbah dia akan ni. Ahmad Danish jawab N 6. N bukan 6. N bukan 6. Ahmad Farihin, awak dapat apa? N awak dapat apa? Sekejap, N bukan 6. N bukan 5. N adalah 6. sorry. Ahmad Danish, N bukan 5. N adalah 6. Sorry. Okay, jadi macam mana kita nak buat?
Okey, kita ada satu susunan 18, 15, 12, dia berakhir dekat 3. Berakhir dekat 3. Maknanya kita dah discuss dah sebelum ni, dah sembang banyak. Yang paling hujung itulah dia punya TN. Di hujung adalah dia punya TN. Jadi kalau kita tengok komputer dia, kita ada tu TN adalah 3, A adalah 18. N yang kita nak cari dan D adalah negatif 3. 3, 18, tolak 3N, tambah 3. Jadi 3 tolak 18, tolak 3, sama juga dengan negatif 3N. Negatif 18 sama juga dengan negatif 3N. N sama juga dengan negatif 18 bahagi negatif 3. Dapat 4. N awak sudah dapat 6. Bukan 5 Ahmad Danish. Tapi good try, tak apa. Probably awak dapat 5 sebab awak salah pindah ataupun N awak tersalah. Macam mana dapat 5? Dapat 6. Oh, tak tulis TN. Jadi, yalah. Okey, dapat dah. Okey, okey. Kejap Farin. Jadi, Ahmad Danish, sebab dia dah cakap rak kasut pertama 18, rak kasut kedua 15. Dan yang paling last sekali adalah 3. So, kita dah cerita sebelum ni. Bila dia nak cari, bila dia cakap dia nak jumlah bilangan rak kasut, maknanya dia nak dia punya N. Dia nak jumlah sebutan dia. Jadi sebenarnya kita cuba nak cari ini. Cuba nak cari ini sebenarnya. Okey, Ahmad Farihin nombor 2, 63. Yes, betul. Nombor 2 adalah 63. Itu macam biasalah jumlah pasang kasut yang disusun. Bila awak dah tahu M dia adalah 6, the rest is just history. Awak dah tahu ada 6 baris rak kasut. 6 baris rak kasut maknanya bila dia suruh cari hasil tambah, kita akan cari sampai hujung lah. S6. Formula macam biasa. Macam biasa N6, A 18, Z negatif 3. Mesti dapat 63. Okay, jadi berapa banyak pasang kasut dia ada? Dia ada 63 pasang kasut. Awak bayangkan awak ada rumah besar, rak kasut awak panjang. Lepas tu awak susun kasut awak 18, 15, 12. Saya tak tahu kalau ada orang buat sini buat macam tu. 18, 15, 12, 9, 6, 3. Okey, sekarang kita masuk ke contoh ke-17, boleh? Masuk ke contoh 17. Saya nak tanya awak, apa maksud cari bilangan gandaan 8 antara 50 hingga 150? Siapa boleh translatekan dalam matematik? Apa yang dia nak sebenarnya ni? Okay, cuba saya bagi 2 minit. Apa yang dia cakap ni? Cari bilangan gandaan 8 antara 50 hingga 150. Cari sifir 8 dalam 50 hingga 150. Okey, Nabiha, kalau awak nak tulis dalam bentuk yang awak boleh kaitkan dengan
janjang macam mana? Sebab janjang ni mesti ada jujukan nombor. Ada sequence of number. Macam mana nak translatekan dalam itu? Betul lah tu, bilangan gandaan tu sifir. Yes, betul lah tu. Maknanya dia nak tanya, sifir 8 antara 50 dengan 150 ada berapa? Tapi untuk jawab persoalan janjang, kita mesti ada jujukan nombor tu sendiri. Okay, teruskan. Okay, alright. Siapa ada lagi idea? Okay, sampai 9 minit ni. Sampai 9.3 minit. Kuat-kuat ada orang ada idea? Uish, itu terus jawapan tu. Sekejap. P150 P100 darab 8. Asfar, sejujurnya saya tak pasti apa yang awak tulis. Kenapa T100? Okey. Lepas tu Iman, 8.7, 8.8 dan 8.9. 8.7 adalah 56. 8.8 adalah 64. 8.9 adalah 72. Kenapa awak berhenti dekat 72? Itu sebab panjang lagi. Tapi awak rasa, yalah. Okey, Iman dah ada dah idea dia. Yes. Itu adalah satu sequence of number. Tapi dia tak lengkap. Okey, Danish kata D adalah darab 5. Darab 8. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tengah sembang pasal aritmetik. Aritmetik ni hanyalah tambah dan tolak je. Memanglah dia cakap sifir 8. Tapi sifir 8 tu adalah tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Jadi D dia adalah 8. D dia 8. Yes, bukan darab 8. Okey. Tapi pada saya, Iman dah hampir. Itu yang saya nak sebenarnya. Kita kena bentukkan satu jujukan nombor. Jadi, dia suruh cari antara 50 dan 150. Jadi, disebabkan kita tengah cerita pasal sifir 8, obviously kita akan start dengan 56. Yes. Kita akan start dengan 56, 64, 72. Perlukah awak list sampai hujung? Perlu tak? Perlu tak kita list sampai hujung? Perlu. Okay. Yes. Not necessarily. Tak perlu sebenarnya. Awak cuma perlu tahu hujung dia je. Sebab apa? Sebab bila kita nak selesaikan soalan yang melibatkan janjang, awak perlu ada A dan awak perlu ada D. Sebenarnya awak nak berhenti sampai 64 pun tak apa. Okey je. Tapi kita sajalah berikan sikit. Cuma yang penting sekarang awak tahu nombor hujung dia ni. Okey? Macam mana awak nak tahu hujung dia dekat mana? Okey. Cara dia senang je. Kita tak nak list. List terlalu panjang. Okey? Panjang. Kalau nak list memang panjang. Jadi macam ni kita nak buat. Awak cuba bagikan 150 bagi 8. Dapat apa? 150 bagi 8. Tekan kalkulator. Akan dapat 18.75. Alright? Very good. Maknanya, kalau kita bercerita tentang nombor bulan, 150 bagi 8 adalah 18. Maknanya, dia tak akan lebih daripada 75. Kalau kita nak ambil nombor bulan dan darabkan dengan 8, ianya mesti 18. Bukan 19. Sebab apa? Awak tengok ya. 18 darab 8. Berapa dapat?
144. Kalau 19 darab 8, berapa dapat? 152. Dah terlajak. 152 dah terlajak. Jadi penghujungnya adalah hujung. Hujungnya 144. Jadi awak tak kira. Awak agak-agak je. Yang paling hujung bahagi 8. Dapat perpuluhan. Takkanlah dia akan lebih. Dia tak mungkin 19. Jadi kita ambil 18, darab balik dengan dia untuk dapatkan nombor bulat. 19 tak boleh. 19 akan terlajak. Tak boleh. Jadi tak payah list. Awak ada A, awak ada D dan awak ada apa? Ini apa? Jangan ini kejap. Sedap. Ini apa? 144 PN. Yes, very good. PN. Okey, ini macam ni. Daripada apa yang dicakap, saya nak cuba keluarkan semua maklumat yang kita boleh keluar. Okey? Kita nak keluarkan semua maklumat yang kita boleh keluarkan. Jadi, berdasarkan ini, kalau kita senaraikan, kita dah ada A. Kita juga dah ada B. Tapi kita masih lagi boleh dapatkan maklumat lain. Iaitu, kalau kita boleh senaraikan sampai dia punya penghujung. Sebab kita tahu penghujung dia ni adalah PN. Okey. Kalau awak nak senaraikan satu-satu, banyak tak praktikal. Awak dah belajar macam mana nak buat janjang, jadi kita jawab guna cara janjang. Jadi, awak akan ambil 150 bagi dengan 8. Awak akan dapat 18.75. Tapi kita bercerita tentang sifir 8. Sifir 8 mestilah nombor bulat. Sifir 8 mestilah nombor bulat. Jadi saya nak reverse balik. Jadi nombor bulat 18.75 adalah di antara 19 dan 18. Okey? Jadi kalau kita reverse balik 18 darab 8 akan dapat 144. 19 darab 8 akan dapat 152. 152 dah melebihi 150. Jadi inilah penghujung dia. Kalau awak ambil ini dah terlebih. Ini dah terlebih. Sebab kita tak nak senaraikan semua. Tapi kita nak penghujung ni. Sebab apa? Sebab kita tahu dengan adanya penghujung ini, maka kita boleh tambah satu lagi maklumat. Okeylah macam ni lah, macam ni. Macam mana? Okey. Ya, guna sifir 8. Sebab dia cakap antara 50 dan 150. Kita mestilah kena mula dengan 56. Kalau okey, ni pun boleh jadi contoh juga. Kalau awak nak tahu kan mula daripada berapa, tapi yang ni sebab mula kecil lah, of course lah awak tahu. Tapi kita nak apply konsep yang saya tunjuk kat awak. Dia adalah sifir 8. Tapi dia mula kat 50. Jadi 50 bahagi 8. Tak payah ni saya kirakan. Okey, 50 bahagi 8 akan dapat 6.25. Tapi kita tengah cerita pasal nombor bulat. Jadi 6.25 ni antara 7 dan 6. Dan kalau kita darab balik 7 darab 8 dapat 56. 6 darab 8 dapat 48. 48 ni tak cukup. Sebagainya bermula dengan 50. Sebab tu kita akan ambil 56. Konsep yang sama macam tadi. Alright. Yes. Awak dah ada. Okay. Alright. Awak dah ada 3 maklumat ni. So nak cari apa sekarang? Awak dah ada 3 maklumat ni. A, B dan N. Jadi awak nak cari apa? N. Yes, betul. Okay, teruskan. Jadi N dapat apa? N dapat 12. Betul. Maknanya kalau awak nak senaraikan, ada 12 tau. 56, 64, 72, 80, 88. Ada 12.
Banyak, terlalu banyak. Yes. Jadi NA tambah N tolak 1 D 4 6 yang nak cari dia dengan 8. Memudahkan dapat 12. Ini kalau anak senara kan ada 12 sebutan dekat sini. Sampai ujung. Okey, itu je lah. Itu je lah jawapannya. Saya sebut. 4, 6, 8N, 4, 6, 8, 9, 7. Seterusnya, cari hasil tambah semua sebutan gandaan apa dalam jumlah yang diberikan itu. Jadi apa yang disuruh cari? Apa disuruh cari untuk yang B? S12, yes, nicely done. Betul. Ya, disuruh cari S12. Maknanya 56 tambah 64 tambah 72 tambah 80 tambah 144 dapat apa? Dia ada tanya. Jadi kita just applykan saja apa yang kita dah belajar. Jadi soalan B BCD dia suruh awak cari S12. Berapakah S12? Awak sepatutnya akan dapat 1200. Maknanya 56 tambah 64 tambah 72 tambah 80 tambah sekian tambah sekian tambah sekian tambah 144 dapat 1200 maksudnya. Okay, if you don't have any question, you can try exercise 17A and B. Alright, coba. Okay, N dapat, Asfar dapat N sama juga dengan 13. Betul? Yes. So, bila N awak dapat 13, yang B dapat apa? Oh, 13. N sama dengan 13. Oh, okay. Sorry, cikgu baru perasan.
Cikgu baru perasan, kenapa kena cari nombor terakhir dia? Okey Nabiha, kita kena cari nombor terakhir dia sebab kita cuba nak dapatkan semua maklumat yang kita boleh dapat untuk jawab sesuatu soalan. Kalau awak tak cari nombor terakhir dia, macam ni kan? Kalau awak tak cari TM, awak tak ada progress. Awak tak boleh pergi mana? Awak tak boleh nak teruskan nak jawab soalan ni. Of course awak boleh kira, boleh senangkan. 56, 64, 72, 80, 88, 90, 96, 108, 100. Banyak. Boleh. Ini sikit, saya sepatutnya tahu. 116, 124, 100. Betul lagi. Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh 11 12. Sebab apa? Sebab semua ni adalah di antara 50 dan 150. Semua nombor ni. Jadi bilangan ada berapa? Bilangan ada 11, ada 12. Ini secara manual. Kita tak nak buat secara manual. Kita nak guna formula. Okay, kita nak guna formula. Ini pun kira sikit lagi. Sebab itulah apa? Sebab itulah kita cari penghujung dia supaya kita boleh keluarkan satu lagi maklumat. Iaitu PN adalah 144. Jadi kita selesaikan secara matematik dan kita boleh dapat jawapan yang sama. Okey, jadi S13 akan dapat 1508. Yes. S12 tu kena buat rumus baru dapat jawapan. Yalah, macam biasa. S12 nak cari hasil tambahan 12. Maknanya dia macam ni. Yang B tu dia tanya awak, ini tambah dapat apa? Memanglah awak, yalah maksudnya kalau awak nak senaraikan tekan kalkulator boleh, tapi kita tak buatlah macam tu. Bila kita nak cari hasil tambah dia, kita just S12. Benda yang kita belajar lah. 236 tambah 12 kita dapat. Ini semua ni tambah akan dapat 1200. Dia tanya. Alright. Okay. Okay, S13 Asfa dapat 1508. Asfa, saya tak dapat jawapan yang sama. Saya dapat lain untuk S13. Saya salah tekan kalkulator. Cuba kira balik. Yes, Siraj dapat 708. Asfa, cuba tekan balik. Mungkin awak termissing somewhere. Sebab kalau awak dapat N dapat 13, sepatutnya awak akan dapat jawapan ini. Asfa buat 14 darab 7. Oh, kalau 14 darab 7 dapat ni 14. Darab 7. Kenapa 14 darab 7? 14 darab 7 tu yang mana? Yang 2A ke atau N tolak 1B? S13 katanya 728. Kejap Ahmad Farin, saya tak faham. 14 darab 7 tu part yang mana? N tolak 1B ke atau 2A?
Okey, sekejap jadi untuk latihan 17 tu kita ada antara 10 hingga 100. Sifir apa? Sifir 7. Jadi kalau kita nak senaraikan dia, tak apa. Jadi kalau kita nak senaraikan dia, tentu sekali kita akan mula dengan 14. Sebab sifir 7, 7, 14, 21, 28. Cukup. Sekarang ni takkan awak nak cari sampai, takkan awak nak senaraikan sampai kurang daripada 100 kan? Jadi yang saya cerita tadi dah, 100 bagi 7, awak akan dapat 100 bagi 7 dapat 14.29. Tapi kita tengah bercerita tentang nombor bulan. Jadi ianya antara 14 ataupun 15. Jadi kita darab balik dengan 7. Kalau 15 darab 7, kita akan dapat 105. Dah terlajak, tak boleh. 14 darab 7 akan dapat 98. Maknanya dia penghujung dia adalah 98. Kenapa kita nak cari 98 ni? Sebab penghujung dia akan memberikan kita maklumat. Dan maklumat tersebut adalah PN. Lepas kita akan cari sama apa yang jom. Jadi kita dah A, dia adalah 14, dia adalah 7 dan PN adalah 98. Sekarang kalau kita tulis, masukkan dalam formula PN dulu. 8, kita adalah 14 tambah N tolak 1, N tu kita nak cari dan dia adalah 7. Dan tekan kalkulator, N mesti dapat 17. So bolehlah 14 darab 7. Oh, bukan bolehlah 14 darab 7. Memang 14 darab 7 pun. Memang 14 darab 7. Bukan 15. Sebab kalau awak ambil 15, dia dah terlajak. Kalau ambil 15 dah terlajak. Yes. Memang kena ambil 14 darab 7. Maknanya nombor yang hujung adalah 98. Cumanya itulah. Awak dapat N dapat 13. Tapi S13 awak tu. S13 awak tu dapat 1508. So something is missing somewhere. Missing somewhere, you know. Apa dia? Okay, tak apa, never mind. Okay, so S13 akan dapat 728 S13 dapat 728. Cuba kira balik. Sebab kawan-kawan awak pun dapat 728. Bukan 1508. Kalau ada perpuluhan, ambil nombor depan puluhan je. Okay, sebab apa? Sebab sifir 7, alright, sifir 7 ni, dia nombor bulat. Mana boleh ada perpuluhan? Saya buat macam ni sebab saya nak ambil sebagai macam penanda aras dia. Maknanya kan, kalau saya bahagikan 100 bagi 7, saya mesti akan dapat somewhere around 14.29. Okay? Kalau saya bahagikan 100 bagi 7, saya dapat 14.29. Ini sebagai penanda aras saya sahaja. Jadi ianya mesti antara 14 darab 7 ataupun 15 darab 7. Saya tak tahu, saya kena try. Jadi bila saya try, ini dah terlajak. Ini masih dalam lingkungan kawasan. Ianya mesti nombor bulat. Okey, correct. Okey, jadi kita boleh teruskan Kita teruskan. Jadi S13 tu kira betul-betul. InsyaAllah dapat 728.
Saya tertulis 7. Terima kasih Man. Kita. Sorry. Terima kasih Man. 12. Okey, saya minta maaf saya tak bagi awak rehat kot. Sebab apa? Sebab kalau boleh saya nak habiskan semua so that next class kita akan masuk jenjang geometri. Alright? Sikit lagi. Setengah jam je. Kalau boleh saya nak cuba habiskan semua dah habis sebelum kita masuk jenjang geometri. InsyaAllah kita akan masuk next class kita. Okey, contoh 18. Kenapa saya tulis sini je? Kita ada kotak yang macam ni. Sikit-sikit. Kita tak tahu. Okey, lepas tu panjang dia adalah X. Saya kena tulis besar sikit sebab apa? Sebab kalau tidak nanti tak nampak. Okey, semua ni sama panjang tau. Jadi awak jangan ikut lukisan saya ini untuk pengajaran saja. Awak tengok dekat awak punya, tengok dekat awak punya modul. Ini adalah X. Rajah di atas menunjukkan susunan 3 segi 4 sama pertama dalam suatu siri segi 4 sama. Segi 4 sampai bila kita tak tahu. Panjang segi 4 sama yang berikutnya ialah 0.3 cm kurang daripada segi 4 sama yang sebelumnya. Jadi itu adalah satu maklumat dan awak kena tulis maklumat itu. Dia kata segitiga seterusnya adalah 0.3 cm lagi kurang daripada panjang ini. Maka ini adalah X tolak 0.3 dan ini adalah X tolak 0.6. Jadi awak dah ada suatu susunan nombor. Sebab apa? Bila kita cerita tentang jenjang aritmetik, awak mesti ada benda ni. Jadi kita dah ada satu rujukan nombor, susunan nombor. Diberi panjang segi 4 sama yang keenam ialah 3.5 cm. Cari X. Apa maksudnya tu? Panjang segi 4 sama yang keenam ialah 3.5 cm. Apa maksud dia? Panjang segi 4 sama. Tn sama juga dengan 3.5. Betul. Itu maksudnya. Maknanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam adalah 3.5 cm. Maknanya betul. Maknanya kita punya Tn bila dia cakap panjang segi 4 sama yang keenam adalah 3.5, dia refer kepada ini. Yang lain itu semua macam biasa. Macam biasa. Tn A tambah N tolak 1B. Kenapa formula ni? Sebab berdasarkan maklumat yang dia bagi. Maklumat yang bagi adalah Tn. Maklumat yang dia bagi adalah Tn, maka formula ni lah yang kita keluarkan. Tn kita adalah 3.5. A kita adalah X. N kita yang kita nak cari. Tak, N pun dia dah bagi. Sorry, N pun dah bagi 6. N pun dah bagi dan sebabnya sujud X. Dan D. D adalah X tolak 0.3 tolak X. Dapat negatif 0.3. Actually, awak tak kira pun tak apa. Sebab dia dah cakap awal-awal, antara panjang ini ke panjang ini, dia akan usut sebanyak 0.3 cm. Maknanya itu dah ada pengerti. Itu dah jadi punya basis seperti itu. 0.3. Rasa permudahkan sahaja. 6 darab 1, 5. 5 darab negatif 0.3 berdapat negatif 1. 5 darab 3 dari 1.5.
Semua sebelah. Jadi dapat apa? Dapat 5. X adalah 5. Okey, X adalah 5. Kalau tak percaya, kita boleh try. Kita tengok. Jadi yang pertama apa? Kalau dia kata X ni 5 kan? Dia kata X ni 5. Maksudnya panjang dia 6. Tolak 0.3 dapat apa? 5.7. 5.4. Lepas tu yang keempat adalah 5.1. Yang kelima 4. X5. Oh sorry. Patutlah saya sebut tak cukup. Okey. X5. Lepas tu dapat 4.7. 4.4. Lepas tu kotak yang keempat adalah 4.1. Kotak yang kelima adalah 3.8. Kotak yang keenam 3.5. Betul lah maksudnya. Betul lah X ni 5. Kalau kita semak balik. Betul lah X ni 5. Okey, untuk semak saja. Right? Untuk semak saja. Betul ke? Alright. Segi empat sama yang manakah mempunyai panjang negatif? Oh, okey, sorry. Itu bukan negatif. Itu adalah 4.4. Tolong betulkan. Okey, betul kan? Itu adalah 4.4. Bukan negatif. 4.4 cm. Okey, segi empat sama yang manakah mempunyai panjang 4.4 cm. Sebenarnya memandangkan saya dah tulis macam ni, jadi kita dah tahu lah segi empat yang ketiga. Okey, sebab saya dah tulis. Tapi kalau secara nak jawab secara janjang bukan macam tu. Empat ketiga. Sama yang mana kau punya panjang? Saya listkan. Saya listkan satu-satu. Dalam saya punya skema jawapan saya listkan satu-satu sebab apa? Sebab tak jauh. Kita tahu yang asal adalah 5. Tahu yang asal adalah 5. Jadi kita just boleh naraikan dia. Pertama-tama adalah 5 cm. Sebutan kedua adalah 4.7 cm. Dan sebutan ketiga adalah 4.4 cm. Jadi ini adalah segi empat sama yang ketiga. Ataupun okey, ini sebab dekat. Dia selalu cari 4.4. Sedangkan saya tahu awalnya mula dengan 5, dia dekat. Okay, tapi kalau kita nak cari daripada segi janjang, maknanya 4.4 ni adalah yang terakhir. Kita ada 5. Lepas tu kita ada 4.7. Tak, dia macam sebab dia dekat sangat. Dia dekat sangat. Sebenarnya saya nak cakap dia punya EN. Maknanya EN adalah 4.4. Saya nak cakap ni sebenarnya. Jadi kalau kita guna formula EN adalah 4.4. A adalah 5. N tolak 1. D adalah negatif 0.3. Awak akan dapat N dia sama juga dengan 3. Saya nak cakap ni sebenarnya. Tapi disebabkan dia ni dekat, kita boleh senaraikan logik senaraikan dia. Tak perlu. Alright. Okey. Lepas tu soalan yang terakhir, cari hasil tambah panjang bagi 23 segi empat sama yang pertama. Benda biasa yang awak buat, macam biasa. Apa benda yang dia suruh cari? Dia suruh cari S23.
Macam biasa gantikan dalam formula. Bukan, TN bukan negatif 4.4. Saya dah betulkan. Bukan negatif tau, salah tau. Dia 4.4 saja. 4.4 bukan negatif. Betul kan? Betul kan? Jadi TN adalah 4.4, bukan negatif. Sebab panjang. Panjang mana boleh negatif? Betul tak? Mana ada panjang negatif? Okay, S23 awak akan dapat 39.1 cm. Gantikan je dalam formula. Macam biasa. 3/2 dalam apa? Kita 5. M kita 23 tolak 1 digital lah negatif 0.3. Dapat 39 plus 1. Okey, latihan 15. Sebab kita tinggal dalam 20 minit lagi. Latihan 15 saya akan tinggalkan jawapan sahaja. Alright. Latihan 15 saya akan tinggalkan latihan 18. Latihan 18 saya akan tinggalkan jawapan sahaja. Awak boleh cuba kemudian. Benda yang sama. Sama je. Okey, dah salin? Boleh saya padam? Dah kan? Okey, lain dah kan? Boleh kan? 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Alright, okey saya padam. Lepas tu awak salin jawapan saja. Jangan buat jangan buat. Awak buat nanti. Kalau ada masa. InsyaAllah ada masa. Mesti ada masa. Okey. Kadang-kadang soalan akan tanya benda yang memang pengetahuan am. Tapi memang awak tahulah. Kalau tak tahu memang tak patutlah. Okey. Nombor 2. Firdaus menabung RM pada bulan Januari 2017. Okey. Bulan yang berikutnya Firdaus menabung RM25 lebih daripada bulan sebelumnya. Yes. Jadi pada tahun 2017 Januari 2017 Januari dia menabung sebanyak RM. Tak tahu berapa.
Lepas tu dia akan menabung RM25 lebih daripada bulan sebelumnya. Maknanya Februari dia akan menabung sebanyak Y tambah 25. Tapi tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Sebab kita dah discuss sebelum ni, kita dah bincang. Kalau penambahan itu secara konsisten, tetap tambah tolak. Tambah RM25, tambah RM25, tambah RM25. Sebenarnya apa yang dia bagi awak tu adalah D. Kita dah cerita sebelum ni. Kalau penambahan tersebut adalah secara konsisten, itu D lah. Itulah beza satunya. Okay. Diberi wang yang ditabung oleh Firdaus pada bulan Ogos ialah 275. Cari nilai Y. Maksud dia Ogos. Jumlah duit dia adalah 275. Cari nilai Y. Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dalam cerita pasal janjangan, ini apa sebenarnya? Ini apa? Apa boleh bagi tahu cikgu? Apa benda ni? T8. Iman. Yes. Bukan TN. Siraj, yes. T8. Bukan TN. Sebab apa? Ogos. Ogos bulan ke-8. Awak dah tahu. Kebiasaannya memanglah yang paling hujung tu adalah TN. Tapi dalam kes ni, awak tahu Ogos ni bulan berapa? Awak tahu Ogos ni sebutan yang keberapa? Yes. Bukan TN, T8. Jadi, kita dah ada T8 sama juga dengan 275. Jadi yang lain itu macam biasa. TN A tambah M tolak 1. Apakah? Okey, kita cuba nak kaitkan dengan maklumat yang kita ada. Okey, jadi T8 lah. T8, itu kebiasaannya ialah TN, tapi tak T8. A adalah Y. M 8 lah. D 25. Sama juga dengan 275. Bolehlah kita cari Y. Jadi kita fokus yang 4 ni je. 7 darab 25 akan dapat. Faham? Okay, alright, very good. Dapat 175. Sama juga dengan 275. Jadi Y sama juga dengan 275 tolak 175. Y adalah 100. Maknanya dia mula menabung RM100. Bulan depan dia menabung RM100 and so on. Alright. So, dia tanya, pada bulan berapakah Firdaus menabung sebanyak 400? Macam nak buat? Yes, betul. Itu baru TN. Sebab apa? Sebab dia menabung sampai dapat 400. Timing kita tak tahu. Timing kita tak tahu bulan berapa. Maka ini baru kita labelkan dia sebagai TN. Kita labelkan dia sebagai TN. Jadi cerita yang sama. Masih lagi cerita yang sama. Formula. Cumanya kali ini awak dah ada nilai A lah. Okey, TN kita adalah 400. A kita adalah Y 100. Tambah M tolak 1 ni kita tak tahu. M tu yang kita nak cari. Dan D kita adalah 25. Okey. Alright, kita 400 100 tambah 25M tolak 25 100 tolak 100 tambah 25 sama juga dengan 25M
325 sama juga dengan pertanyaan sebelah. Jadi yang kita adalah 13. Sebulan ke berapa? Sebelum kita bulan ke berapa? Jan, okay. Januari apa? Januari 2018. Yes. Alright. Betul. Maka pada Januari 2018. Yes, betul. Siraj 2018. Okay, right. Dan akhir sekali dia tanya apa? Cari jumlah wang di dalam tabung simpanan Firdaus dalam tempoh 3 tahun. Apa benda ni? Last sikit lagi. Sikit lagi. Soalan terakhir. Apa benda dia cakap ni? Cari jumlah wang dalam tabung simpanan Firdaus dalam tempoh 3 tahun. Cuba translate kan. Dia nak apa sebenarnya ni? S36. Okey. Okey, Iman kata T36. Ahmad Danish kata S36. Okey, first kali saya nak tanya, kenapa 36? Tiga tahun, 36 bulan. Yes, betul. Sebab apa? Sebab awak pun perasan M kita, sebutan kita ni adalah dalam bulan. Betul. Sebutan kita ni adalah dalam bulan. Even M13 ni pun adalah bulan. Maknanya bulan yang ke-13, Januari tahun depan. Maksud dia, bila dia cakap 3 tahun, awak akan translate dia sebagai 36 bulan. Sekarang, T atau S? Jawapan dia adalah S. Kenapa S? Sebab dia nak jumlah wang. Dia bukan tanya dia nak hasil tambah, dia nak semua duit dalam masa 3 tahun. Dia bukan tanya tahun ketiga tu duit dia berapa, tak. Dia nak semua. Dia nak semua. Maksud dia daripada awal ni. Apa? RM100, RM120, RM150, RM170 sampai cukup 3 tahun. Semua. Sebab tu dia guna S. Dia tak guna jumlah. Jumlah tu hasil tambah. Sorry, S30. Melainkan dia cakap berapakah duit yang dimiliki oleh Firdaus setelah 3 tahun. Dan itu betul. Bukan. Sorry. Itu pun salah. Berapakah duit yang dimiliki oleh Firdaus pada tahun yang ketiga, pada hujung tahun ketiga, lebih kurang macam tu. Baru awak specifically bagi T36, maknanya pada bulan yang ke-36. Tapi disebabkan dia nak jumlah, dia nak semua, maksud dia tambah semua duit yang dia ada. Jadi S36 lah. Nak buat 100 tambah 36 tambah 1 darabkan dinyatakan 25. Apa? Iman boleh Iman? Bukan T S. Alright? Alright, cun. Okay, so kira last. Berapa jawapan dia untuk S36? $19,350. Alright, betul.
Jadi jumlah wang lepas 3 tahun adalah itu saja. Lepas ni insyaAllah next class kita akan masuk jam-jam. Okey semua. Okey betul Ikhwan. 130 Zalias kita 1930. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh bersurai. Kalau ada soalan, boleh tinggal dulu di sini untuk tanya soalan. Kalau tak ada apa-apa, boleh bersurai. Kelas kita sudah tamat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next class insyaAllah. Okey sama-sama. Alright, sama-sama. 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 Okey. Okey, sama. Sama-sama. 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 Okey, sama.